Assalamualaikum dan salam sejahtera dan hai. Kembali kita dalam rancangan Facebook Live bersama Best Ringgit Center dan pada hari ini kami bawakan kepada anda topik yang berbeza. Buat yang pertama kali menyertai kami di Facebook Live kami, selamat datang kami ucapkan dan terus setia bersama kami hingga ke akhir rancangan. Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan, anda bolehlah menaip soalan anda di ruangan komen dan kami akan bacakan di akhir sesi Facebook Live kami nanti. Kami di Best Ringgit Center berharap agar para penonton di luar sana berada dalam keadaan sihat sejahtera dan sentiasa mengamal SOP yang telah ditetapkan supaya kita dapat bersama-sama mengekang penularan wabak COVID-19 ini. Saya Syahira, audiologis dari Best Ringgit Center, host anda pada hari ini dan bersama saya host Cik Nadira, silakan. Hello, hai, Assalamualaikum. Cik Syahira macam mana dekat sana? Sehat? Sihat, saya di Ipoh. Cik Nadira dari mana? Kuching Sarawak. Yeah. Kami dari Kuching lah. Okay. Okay lah. So kita straight to the point sajalah untuk live pada kali ini. Kita akan membincangkan topik berkenaan dengan kesan ataupun akibat jikalau masalah pendengaran itu tidak dapat dirawat lah. Betul. Yes, betul. So sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, saya akan terangkan secara umum sahajalah apa itu masalah pendengaran. So masalah pendengaran adalah ketidakupayaan seseorang itu untuk mendengar secara separuh ataupun penuh untuk mendengar bunyi dan juga maklumat lah. Okay, so bila seseorang itu didiagnose mempunyai masalah pendengaran, sudah semestinya dia akan memberikan kesan-kesan negatif lah sekiranya tidak dapat dirawat. Kan Kak Cisha? Betul. Buat pengetahuan para penonton, masalah pendengaran ni sekiranya tidak dirawat, dia boleh meninggalkan kesan-kesan yang negatif kepada individu yang mengalaminya lah daripada pelbagai aspek kehidupan dan berkemungkinan untuk mengganggu kualiti kehidupan individu tersebut. Ya, Cik Nadira kan? Yes, betul. Tanpa kita melengahkan masa, marilah kita menjemput speaker kita pada hari ini, Puan Fatin Farzana, audiologis dari Best Ringgit Center Kelang, bagi membincangkan dengan lebih terperinci dan dengan lebih teliti apakah kesan yang disebabkan oleh masalah pendengaran yang tidak dirawat. Silakan Cik Puan Fatin. Okay, hi. Thank you Nadira juga Syahira. Terima kasih. Saya Fatin Farzana, audiologis daripada Best Ringgit Center Kelang. Cik Nadira daripada Sarawak dan juga Syahira daripada Ipoh. Ya, boleh cakap Sarawak sikit Nadira? Aduh, kami saya minta dah lah. Okay lah. Okay. Apa ni berkenaan dengan kenyataan daripada Nadira dan juga Syahira tu betul ya, dan saya setuju dengan kenyataan mereka berdua dan saya akan kupaskan dengan lebih lanjut lah. Okay, kehilangan pendengaran ni adalah antara penyakit kronik yang ketiga paling lazim dalam kalangan warga emas. Seperti kita sedia tahu, warga emas ni dalam lingkungan 60 hingga 65 tahun ke atas lah. Namun daripada ramai-ramai yang dapat penyakit masalah pendengaran ni, hanya 20% of them yang berkemungkinan mendapat manfaat daripada rawatan yang sedia ada tu, termasuk individu yang mencari dan meminta pertolongan. Sebilangan besar daripada mereka lebih cenderung untuk menangguhkan rawatan sehingga mereka tidak dapat berkomunikasi dengan baik walaupun dalam keadaan yang optimum, walaupun environment yang optimum, environment yang baik, still tak dapat komunikasi, baru mereka cuba mencari untuk dapatkan rawatan lah. Okay. Dan rata-rata daripada mereka pengguna alat bantu pendengaran ni memilih untuk menunggu more than 10 years, lebih daripada 10 tahun setelah initial diagnosis, setelah diagnosis awal. Yes. Lama tu. Kebiasaannya mereka akan tunggu dalam 10 tahun baru daripada initial diagnosis, maksudnya diagnosis awal tu, barulah mereka bersetuju untuk pertama kali mencuba alat bantu pendengaran, cuba untuk pakai alat bantu pendengaran lah.
Tapi kesan kehilangan pendengaran ini tidak hanya diukur melalui desibel sahaja. Setiap individu mempunyai pengalaman masalah pendengaran yang berbeza dan cara bagaimana seseorang itu, setiap individu tu cope atau mengharungi masalah pendengaran mereka, untuk mengharungi dan mereka punya pengalaman lain-lain lah. Itu bergantung kepada beberapa factors, termasuklah severity of the loss. Kita ada mild hearing loss, moderate, severe and profound, and then sama ada bila berlakunya hearing loss tersebut, sama ada early onset ataupun late onset, sama ada berlaku pada awal umur mereka atau pada hujung-hujung, tengah-tengah, lambat sikit ke berlakunya hearing loss tu. Dan sifat progressive of the hearing loss lah, sama ada secara tiba-tiba sahaja dapat hearing loss tersebut atau secara perlahan-lahan mendapat hearing loss tersebut, dan demand untuk berkomunikasi lah, dan juga lifestyle mereka, sama ada mereka aktif, duduk di rumah sahaja atau still bekerja dan memerlukan alat bantu pendengaran, dan kepribadian, karakteristik of the individuals lah, sama ada mereka open minded untuk bersedia untuk terima teknologi yang baru ni kan. Tapi walaupun begitu, bukan itu sahajalah, masalah pendengaran ni sering dikaitkan dengan depression, anxiety, kekecewaan, kemurungan, social isolation, pengasingan sosial, dan keletihan, fatigue lah, dan selalu dikaitkan dengan masalah terhadap mental dan juga emosi. Dan ada tinjauan di seluruh negara mendapati bahawa hampir 4,000 orang warga emas atau dewasa dengan masalah pendengaran yang tidak memakai alat bantu pendengarannya, dan orang sekeliling mereka sendiri menunjukkan bahawa mereka mengalami kadar kemurungan, kegelisahan dan juga gangguan psikososial yang lebih tinggi berbanding individu yang ada masalah yang sama tetapi memakai alat pendengaran. Oh, macam tu. So kalau ikutkan tu 4,000 tu nilai yang banyak jugalah sebenarnya kan. Betul. Bukan sahaja masalah pendengaran ni, dia akan memberi kesan terhadap komunikasi, malahan dari segi kesihatan mental juga akan terjejas lah. So melalui tinjauan yang Cik Fatin kongsikan sebentar tadi, kita dapat tengok yang mana bila seseorang itu memakai alat pendengaran, dia akan menjalani kehidupan yang lebih positif, mempunyai kualiti kehidupan yang lebih baik dari segi interaction, dari segi emosi dan juga kesihatan mentalnya lah. Kan macam tu lah kan? Ya, betul tu. Penemuan apa yang Cik Nadira apa yang Cik Nadira sebelum tadi betul lah, selaras penemuan tu selaras dengan penemuan kajian terkawal secara rawak yang mendapati bahawa kehilangan pendengaran ni dikaitkan dengan penurunan fungsi sosial, emosi, komunikasi, kognitif, di samping kemurungan tu meningkat. Kemurungan yang tidak, bagi orang yang tidak dibantulah, bagi orang yang tidak mendapat rawatan yang bersesuaian dengan masalah yang dihadapi lah. Tetapi keadaan ini akan bertambah baik ya dengan pemakaian alat bantu pendengaran yang sesuai mengikut tahap pendengaran dan juga lifestyle individu tersebut. Okay, and then satu lagi saya nak share, ada kajian baru-baru ini. Sekejap ya. Okey, kalau kita tengokkan kajian baru-baru ini menemui kaitan kuat antara tahap kehilangan pendengaran dan juga risiko menghidap demensia atau kita panggil nyanyuk. Individu yang dengan kehilangan pendengaran ringan berkemungkinan 2 kali ganda mengalami demensia daripada mereka yang mempunyai pendengaran normal. Manakala mereka yang mempunyai masalah pendengaran sederhana pula 3 kali ganda atau lebih, dan mereka yang mengalami pendengaran yang teruk mempunyai risiko 5 kali ganda. Okey, kita tengok situ. Boleh nampak kan semua? Boleh, jelas. Jelas.
Tapi walaupun kajian ini tidak dapat menyimpulkan secara pasti bahawa rawatan awal dengan hearing aids akan mengurangkan risiko demensia, tapi terdapat hubungan yang positif antara tahap kehilangan pendengaran dan juga risiko demensia. Boleh fahamkan tak? Boleh. So kebetulan lah kita tengah bercakap tentang kesan-kesan yang terjadi dekat orang dewasa dengan warga emas. So sekarang ni Best Hearing sedang menjalankan promotion. Betul. Sekarang untuk pengetahuan para penonton, sekarang Best Hearing Aid Center sedang mengadakan promosi alat bantu pendengaran bersempena dengan Hari Ibu Bapa kan Cik Nadira? Betul, Hari Ibu Bapa lah. Betul. Dan promosi ini sangatlah menarik. Boleh saya kongsikan sedikit untuk model-model alat pendengaran yang terpilih, sekiranya anda membeli sepasang alat bantu pendengaran, harga alat pendengaran unit pertama kami akan bagi kepada anda harga asal lah. Manakala unit yang kedua anda akan mendapat diskaun seiring dengan umur pemakai. Jadi sebagai contoh, kalau umur contohlah ibu anda datang untuk ujian pendengaran dan umur ibu anda 80 tahun. Jadi anda layak untuk mendapat 80% untuk unit yang kedua. Menarik kan? Menarik. Betul menarik. So sementara masa itu masih ada, so cepat-cepatlah ajak parents ke siapa-siapa yang ada masalah pendengaran tu untuk datang check lah. So bolehlah rasa promotion yang kami sediakan. Secara tidak langsungnya promosi ini boleh membantu anda di waktu PKP ini di mana semua orang ingin menjimatkan wang. Okey? Ya, betul. Okey, kita berbalik kepada topik kita pada hari ini berkenaan dengan berkaitan pemakaian alat bantu pendengaran dengan demensia ataupun nyanyuk yang last tadi kita dengar. Jadi lagi satu. Cik Syara, ingin saya mention bahawa ada kajian juga dia stated that the use of hearing aid, penggunaan alat bantu pendengaran, dia berkait dengan delayed diagnosis of Alzheimer disease, dementia, depression, anxiety dan juga injurious falls lah dalam kalangan warga emas yang mempunyai masalah pendengaran. Jadi maksudnya Pupatin, sekiranya seseorang individu warga emas itu mendapatkan rawatan sewajarnya awal sekalipun, namun tidak dapat mencegah sepenuhnya daripada mendapat demensia, ya? Ya, betul tu Syahira. Kita tidak boleh mengatakan 100% individu yang tidak akan mengalami masalah demensia sekiranya mereka memakai alat bantu pendengaran. Hanya terdapat hubungan positif sahaja antara masalah pendengaran dan juga risiko mengalami demensia sahajalah. Tetapi hearing intervention akan successful dalam slowing down the progression of the cognitive decline lah dalam adults yang tanpa demensia pun sekalipun. Macam tu. So maknanya dekat sini 100% tu tidak akan menjamin yang seseorang itu tidak akan terkena demensia lah ataupun nyanyuk. Malahan dia hanya bantu untuk melambatkan sahaja proses demensia. So tadi sepanjang kita discuss, mostly yang kita kupaskan adalah kesan-kesan yang terjadi terhadap orang dewasa dan juga warga emas sahaja. So bagaimana pula dengan golongan kanak-kanak? Adakah mereka juga mengalami nasib yang sama ataupun menerima kesan yang sama seperti orang dewasa dan warga emas? Ya. Masalah pendengaran yang tidak dirawat dalam kanak-kanak. Sorry ya. Tak apa. Okay. Masalah pendengaran kanak-kanak yang tidak dirawat dalam kalangan kanak-kanak amatlah serius ya. Impak yang paling jelas sekali adalah dalam pemerolehan bahasa. Macam bagaimana kanak-kanak yang dalam proses membesar untuk boleh bertutur, bercakap jika tidak mendengar pertuturan kan. Jadi ini saya ingin kongsikan sebuah gambar raja. Sekejap ya.
Okay. Okay, boleh lihat ya di sini. Boleh jelas. Okay, so impact yang paling jelas saya cakap tadi memang dalam tengok delayed language development lah. Dalam pemulihan bahasa memang agak terjejas dekat situ. Kita boleh tengok jika masalah pendengaran tidak dirawat boleh memberi kesan kepada overall literacy, iaitu literasi keseluruhan, iaitu keupayaan untuk mengenal pasti, memahami, menafsirkan, membuat, berkomunikasi dan juga mengira menggunakan bahan bercetak dan bertulis yang berkaitan dengan pelbagai konteks lah. Dan selain daripada itu, perkembangan kemahiran sosial dan juga sikap termasuk harga diri juga terkesan lah. Kita boleh tengok kehindaran pendengaran ini tidak dirawat sering dikaitkan dengan masalah akademik underachievement. Okay, masalah akademik. Prestasi akademik yang rendah boleh menyebabkan lebih rendah prestasi kerja dan lebih sedikit peluang pekerjaan di kemudian hari. Itu antara salah satu impak yang agak besar dalam kalangan kanak-kanak. Dan selain daripada itu, bagi seorang anak, kesukaran dalam communication boleh mengakibatkan perasaan marah, tekanan, pressure, kesunyian dan juga emosi atau psikologi terjejas sebab mereka tak dapat nak express apa yang mereka rasa. So emosi mereka terjejas dengan perkara yang tersebut sebabkan masalah pendengaran, tidak ada percakapan, jadi tidak boleh kita panggil dia tak boleh nak express the feelings. So boleh memberi kesan yang mendalam juga kepada keluarga secara keseluruhan lah. Okay, seperti yang kita sedia tahu juga, kanak-kanak berisiko lebih tinggi kepada kecederaan atau untuk mengalami kecederaan. Ini kan pula kanak-kanak yang punya masalah pendengaran, lagilah mereka dalam keadaan yang tidak selamat lah kerana kurang cakna dengan keadaan sekeliling atau kita panggil kurang cakna atau kita panggil dia punya alertness in environment alertness tu berkurang, decrease alertness in environment lah. Okay. Jadi kita tengok memang sangat berbahayalah masalah pendengaran yang tidak dirawat dalam kalangan kanak-kanak ya, terutamanya untuk perkembangan mereka. Kerana seperti yang kita sedia tahu, intervensi untuk kanak-kanak dengan masalah pendengaran ni harus dijalankan secepat yang mungkin ya, kerana untuk memudahkan ataupun memaksimalkan input-input pembelajaran yang masuk ke dalam mereka lah. Mereka menyerap input-input pembelajaran pada awal usia tu memang sangat laju. Jadi input-input pembelajaran inilah yang akan menentukan perkembangan mereka di kemudian hari. Sebagai contoh, perkembangan dari segi pertuturan bahasa, komunikasi, emosi, sosial dan kemahiran berfikir lah ya. Jadi berdasarkan apa yang kesan-kesan Puan Fatin telah ceritakan tadi, apakah mungkin faktor yang mempengaruhi kesan-kesan yang telah Puan Fatin ceritakan? Okay, seperti yang saya explain tadi, dalam kalangan warga emas juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Termasuk kanak-kanak juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesan masalah pendengaran ni lah. Termasuklah umur permulaan lah, sama ada macam tadi saya explain late onset ataupun early onset. Kebiasaannya tahun-tahun awal kehidupan adalah tempoh yang very important dan sangat penting bagi kanak-kanak. Sebab time tu mereka masih membesar, masih berkembang lagi. Time tu juga mereka ingin belajar segala benda dan untuk especially untuk pertuturan dan juga perkembangan bahasa lah kalau ikutkan apa yang topik kita bincangkan ini. Dan kesan kehilangan pendengaran ni akan menjadi lebih teruk bagi mereka yang lahir sahaja terus ada masalah pendengaran. Itu amat teruk lah. Dan tahap pendengaran juga antara salah satu faktornya sama juga seperti dewasa. Tahap pendengaran ada 4 levels, mild, moderate, severe and profound jugalah.
Okay, and then umur dikenal pasti dan intervensi. Okay, semakin cepat seseorang kanak-kanak itu dikenal pasti masalah pendengarannya dan lebih awal tindakan yang diambil, lebih awal dia menerima intervensi, semakin besar peluang anak tersebut untuk belajar bahasa pertuturan. Okay, so profesional mengesyorkan agar semua kanak-kanak yang mengalami masalah pendengaran harus menerima intervensi seusia 6 bulan. Pada 6 bulan kelahiran tu better kita ambil tindakan teruslah. Okay, dan identifikasi awal dan juga sorry? Lagi cepat lagi bagus lah macam tu. Ya, lagi cepat lagi bagus, tapi kebiasaannya seawal 6 bulan lah. Okay, and then identifikasi awal dan juga intervensi juga dikaitkan dengan pengurangan peningkatan kos pendidikan yang berkaitan dengan masalah pendengaran lah, dan akan meningkatkan keupayaan menjana pendapatan di kemudian hari, later on in the future lah. Dan persekitaran juga memainkan peranannya, antara salah satu faktor iaitu kita tengok persekitaran kita hidup keseluruhannya lah, bagaimana termasuklah akses terhadap khidmat berjumpa dengan audiologis, akses untuk ke hospital, mempengaruhi perkembangan anak-anak yang mempunyai masalah pendengaran secara signifikan lah. Kanak-kanak dengan masalah pendengaran yang mempunyai akses ke teknologi pendengaran iaitu hearing aids dan juga cochlear implant, bahasa isyarat dan juga pendidikan khas di sekolah-sekolah tertentu sahaja, dan sering mereka yang mendapat akses tersebut dapat mengambil bahagian secara setara dengan kita panggil rakan sebaya mereka lah yang tidak mempunyai masalah pendengaran. Jadi mereka tidak akan rasa ketinggalan kalau dapat akses kepada perkara-perkara tersebut. Okay, ibu bapa juga mainkan peranan juga dalam membimbing penyertaan sosial kanak-kanak dalam yang mempunyai masalah pendengaran. So maknanya banyak jugalah faktor yang mempengaruhi kesan-kesan ataupun masalah untuk masalah sekiranya pendengaran tidak dirawat bagi golongan kanak-kanak. So maknanya dekat sini bukan sahaja orang dewasa lah, melainkan kanak-kanak juga akan terima kesan negatif yang samalah seperti orang dewasa. So dekat sini kita dapat lihat dan simpulkan bahawa sebenarnya merawat masalah pendengaran ni adalah penting untuk kelangsungan hidup seseorang lah macam tu. Okay, so since kita sudah dekat penghujung live kita, so sebelum tu mari kita tengok baliklah promotion yang disediakan daripada Best Hearing Aid Center. Okay, semua so jangan lupa dan cepat-cepat dapatkan hearing aids yang available dekat Best Hearing Aid Center yang terdekat dengan anda. Okay, untuk maklumat yang lebih lanjut berkaitan dengan promosi yang kami tawarkan, anda bolehlah menghubungi cawangan-cawangan Best Hearing Aid Center yang terdekat dengan anda. Kalau boleh, saya rasa anda boleh membuat temujanji dulu kerana kami ingin mengawal trafik pesakit yang datang ke cawangan kami lah, kerana musim PKP ni kan semua tak boleh ramai-ramai. Jadi apa-apa anda bolehlah hubungi cawangan terdekat dengan anda. Mungkin kita boleh bacakan soalan ni Cik Mimi? Betul lah. Okay, kita boleh tengok dulu soalan-soalan yang ada. Wah, banyak juga ya daripada pustaka-pustaka. Terima kasih kerana sudi melihat dan support kami ya. Sekejap saya cuba cari soalan-soalan daripada komen yang ada ya. Mungkin saya boleh bacakan yang mula-mula ke? Okey, boleh. Sebab saya masih mencari lah sebenarnya. Okey. Saya mulakan dari Cik Amirah Mustafa. Saya nak tanya kalau pakai alat telinga ni, pendengaran akan makin teruk ke? Okey. Kalau macam ni, penting untuk kita
recognize ya bahawa hearing loss, masalah pendengaran kita ni akan gradually menurun sama ada memakai alat pendengaran ataupun tidak memakai alat pendengaran lah. Antara salah satu faktornya adalah disebabkan oleh aging lah, aging factors. Tapi jika tidak pakai alat pendengaran, ability untuk kita mendengar tidak semestinya akan bertambah buruk, tetapi pemahaman pertuturan itu akan cenderung untuk lebih menurun. Okay, faham tak? Kita punya pemahaman untuk comprehension kita terhadap speech ke something like that itu akan merosot lah sebab kita punya brain tak aktif, maksudnya tak ada stimulation daripada luar, jadi sebab itu kita punya pemahaman pertuturan itu cenderung untuk menjadi lebih teruk jika tidak memakai alat bantu pendengaran. Yeah. Jadi jika saya menambah sedikit, jika kita memakai alat bantu pendengaran, kita punya tahap pendengaran tu mungkin akan maintain ataupun dia akan melambatkan proses tahap pendengaran kita jadi lebih teruk. Ya, Puan Fatin? Ya, betul tu Syaira. Okay, so saya pergi dekat next question daripada, sekejap sekejap. Just okay. So soalan daripada Eng Sui Guan. Okay, macam mana dengan sakit mental? Adakah masalah pendengaran menyebabkan sakit mental? So mungkin Puan Fatin boleh kupas dengan lebih lanjut. Okay, sakit mental ni dia very broad. Sakit mental kita panggil ada mental issue, masalah sakit mental ni dia boleh jadi depression, dia boleh jadi anxiety, dia boleh jadi macam-macam. It depends actually. Kalau contoh masalah pendengaran itu terlalu lama sehingga menyebabkan seseorang itu tidak social isolation lah yang tadi saya mention tadi. Bila lama tak bersosial and then dia rasa macam dia seorang sahaja, dia rasa lonely, boleh lead kepada masalah mental tersebut lah, iaitu sama ada depression, anxiety dan kemurungan. Itu boleh lead kepada masalah-masalah penyakit mental. Itu yang sebab tu bila once seseorang itu kita tengok dia selalu berdiam diri, okay, and then bila kita dengar tak bercakap, bila orang lain bercakap, berkomunikasi dengan dia tak dengar, orang lain akan rasa frust. Dia akan rasa frust juga, dia akan tends to keluar daripada social tersebut, dia akan social isolation, okay, and then dia akan menyendiri. Bila menyendiri tu yang akan lead kepada masalah seterusnya. Banyak lagi masalah-masalah seterusnya dan salah satunya adalah sakit mental. Betul. So dia akan banyak kesan-kesan mental lah. Ya, betul. Betul. Kita nampak je dia macam simple saja. Ada masalah pendengaran, tak dengar. Tapi sebenarnya dia ada banyak lagi cabang-cabang dia, kesan daripada masalah pendengaran itu sendiri jika tidak dirawat lah. Okey. Seterusnya soalan dari Cik Fatnin Afika, kalau tak dengar nak pakai alat apa ya? Okay. Kalau yang saya mention tadi tu, kalau tak dengar tu tak dengar sebab ada banyak juga sebab kenapa tak dengar. So kena berjumpa dulu dengan audiologist ataupun fitter di hearing aid center kami. And then kami akan bagi consultation. Tak dengar kita akan buat ujian, kita akan tengok dulu keadaan telinga dan kita akan buat ujian pendengaran. Kemudian kalau ada masalah pendengaran pada tahap yang tertentu, mild, moderate, severe, profound, kita akan prescribe, kita akan bagi alat-alat yang sesuai, iaitu alat pendengaran lah, alat telinga, alat pendengaran yang kita panggil hearing aids. Okay, hearing aids pula ada macam-macam jenis. So boleh datang ke center kami dan kami akan memperkenalkan dan memberi konsultasi mengikut kesesuaian individu tersebut lah. Betul. Lagi, ada lagi soalan? Okay, sekejap. Okay, so soalan daripada Syah Nur Shah. So kalau pakai alat pendengaran jadi normal balik ke? Okay, kalau pakai alat bantu pendengaran ni,
Dia bergantung kepada jenis masalah pendengaran tersebut. Kita ada 3 types of jenis masalah pendengaran lah. Sensory neural hearing loss iaitu permanent, kekal, and then conductive hearing loss iaitu sementara, temporary, dan juga mix, combination antara dua tersebut. Jadi kalau contoh kalau pakai alat kalau pakai alat pendengaran jadi normal ke? Normal tu tak seperti sedia kala. Boleh membantu mendengar dengan lebih baik tetapi tidak akan 100% tidak akan mendengar seperti normal yang tak ada masalah. Itu tak akanlah. Cumanya depends on the level of the classes of the hearing aids. For example, kalau Cik Syaf pergi ke hearing aid center dan mencuba alat yang ada different classes, for example basic hearing aids, middle hearing aids dan juga premium hearing aids, dia punya kualiti berbeza. Semakin premium semakin hampir bunyinya kepada normal hearing tapi tidak 100% akan dengar seperti normal hearing lah. Betul kan Cik Syah dan juga Cik Nadira? Setuju dengan saya? Betul. So alat pendengaran ni dia tidak akan membuatkan pendengaran kita back to normal lah. Dia hanya membantu sahaja. Tapi at least dia akan membantu kita untuk communicate dengan semua orang and then dengar surrounding kita lah untuk safety jugalah. Betul. Maksudnya waktu kita pakai alat pendengaran tu kita dapat mendengar dengan lebih baik kan. Tapi bila kita buka alat pendengaran tu, pendengaran kita masih tetap sama macam tu. Macam tu lah. Okay. Soalan, jika pendengaran telinga kanan kurang dengar berbanding dengan pendengaran telinga kiri, adakah itu tanda-tanda awal masalah pendengaran ataupun ianya sebenarnya normal di mana tahap pendengaran kanan dan kiri tidak sama? Dari Siti Yusrina. Okey, sebenarnya tu memang tanda-tanda awal ada masalah pendengaran lah. Sebabnya kalau ini terjadi kepada kanak-kanak, better bawa kanak-kanak tersebut, anak puan tersebut ke hospital ataupun hearing center berdekatan untuk further check up. Sebab kalau dia terdapat terlalu banyak perbezaan antara kanan dan kiri pendengaran, itu mungkin salah satu tanda ada masalah pendengaran pada salah satu telinga lah. Okay, kebiasaannya kita akan buat hearing test. Bila dalam hearing test tu kita panggil dalam graf tu sekiranya respon tu less than 20 decibels, respon seseorang patient tu less than 20 decibels, itu dipanggil normal hearing lah. More than 20 decibels itu mempunyai masalah pendengaran. So selalunya the 20 decibels tu very soft lah, bunyi-bunyi perlahan pun boleh dengar. So kalau kita tengok ni telinga kanan dan kiri tak balance. Maksudnya salah satu telinga tu memang ada masalah pendengaran, lebih baik bawa pergi hearing center, mana-mana hearing center ataupun hospital untuk further check up. Ya, betul-betul. So saya nak tambahkan sikit lah. So macam yang Puan Siti cakapkan, sebelah telinga lagi kurang dengar berbanding dengan sebelah telinga lah. Walaupun mungkin hearing loss dia dalam 30 ke 40 dB. Untuk kanak-kanak sebenarnya itu adalah bahaya jugalah sebab kanak-kanak masih memerlukan pemerolehan bahasa, masih untuk belajar bahasa dan juga belajar benda yang sekeliling lah. So maknanya kalau let's say one side pun ada masalah, better pergi jumpa lah mana-mana profesional ataupun audiologist, doktor untuk terus dapatkan rawatan dengan segera. Okey. Soalan seterusnya dari Fandi Syamsuddin. Selalu kalau dengar AirPod boleh rosak ke pendengaran? Saya ada seorang kawan yang selalu guna earphone dengar Spotify, dia duduk luar bandar. Kalau guna AirPod boleh rosak ke pendengaran? Maksudnya earphone lah. Earphone lah. Kalau guna terlalu lama dan terlalu kuat, boleh menyebabkan masalah, boleh merosakkan pendengaran anda lah. Okay, so nasihatkan kawan anda untuk selalunya dekat dalam handphone, smartphone kita, dia akan bagi warning tau. Once you have reached the certain decibels,
yang desibel selalu kuat, dia akan bagi warning yang continuous listening dekat kadar kekuatan bunyi ini akan merosakkan pendengaran. Jadi lebih baik dengar bawah daripada paraf tersebut, dan kalau boleh jangan terlalu lama expose pada bunyi yang terlalu kuat lah. And better sebenarnya pakai headphone instead of earphone. AirPod ni masuk dalam telinga kan macam tu. So better pakai dalam jenis headphone lah instead of dalam earphone AirPod macam tu. Tapi kalau macam tengok dah bercakap dengan dia tu, ada tanda-tanda yang kena repeat 2-3 kali baru dia dengar, and then cakap dari jauh dia tak faham, boleh cuba bawa kawan encik tu ke hearing center berdekatan atau hospital berdekatan untuk check pendengaran dia. Betul. So kalau let's say lah terdengar dengan kawan tu dengar pakai earphone, kita yang dekat luar pun boleh dengar, so maknanya kekuatan bunyi tu kuat lah. Sepatutnya orang sekeliling tu tak boleh dengar apa music yang dia dengar. Okey. Soalan. Seterusnya dari Encik Mizi Bakhtia ya. Nak berjumpa dengan siapa dan buat apa ya kalau ada masalah pendengaran? Silakan Puan Fatin. Okey, kalau ada masalah pendengaran boleh berjumpa dengan audiologist atau fitter untuk membuat ujian pendengaran, dan juga seterusnya kita akan cuba alat yang sesuai dengan masalah yang dihadapi lah. Okey, boleh berjumpa dengan kami di mana-mana center berdekatan dengan tempat tinggal anda. Okey. Seterusnya. Soalan seterusnya daripada Encik Rahimi. Assalamualaikum Puan Fatin. Soalan ni spesifik untuk Puan Fatin lah. Bolehkah masalah pendengaran kembali kepada normal? Ini masalah pendengaran kembali ke normal tu dia bergantung kepada jenis masalah pendengaran tersebut. Okay, kita ada 3 jenis masalah pendengaran, iaitu sensory neural hearing loss yang jenis kekal, conductive hearing loss jenis temporary, mixed hearing loss jenis combination antara dua tersebut lah. Okay, kalau untuk yang jenis kekal, sensory neural hearing loss yang pertama saya explain tadi tu, memang agak impossible untuk kembali ke normal. Tapi kalau ada masalah conductive hearing loss yang sangat very mild, dia bergantung sebenarnya, tapi possible untuk improve hearing, tapi tak boleh nak janjilah boleh kembali ke normal, tapi boleh kemungkinan bila kita dah remove ataupun masalah kognitif tu dah baik, kemungkinan pendengaran encik boleh improve sedikit atau nak kembali ke normal tu, itu bergantung lah, kita kena buat check balik lah. Dan kalau mixed hearing loss tu ada combination, kalau once conductive tu dah remove tetapi temporary types tu still ada dekat situ, so a little bit improvement mungkin possible. Okay. Mana ya? Seterusnya dari Cik Amirah Syahana, boleh tahu tak untuk kanak-kanak ada alat spesifik tak untuk mereka? Alat pendengaran. Alat spesifik tu dia, kalau alat yang jenis alat pendengaran yang jenis belakang telinga, ada yang khas untuk kanak-kanak, iaitu ada lampu LED untuk bagi indikator bateri dah nak habis, atau indikator kita ada indicators lah, sama ada bateri dah habis ke, atau in different environment ke, dia akan bagi indikator supaya senang kepada ibu bapa untuk mereka mengawal sendiri pemakaian alat bantu pendengaran kanak-kanak lah. Itu antara salah satu hearing aids yang
very special untuk kanak-kanak. Dan juga contoh dekat dia punya battery door tu ada child lock, sama macam kereta juga kan ada child lock, alat pendengaran juga ada child lock. Kita takut anak kita contoh ada masalah, ada anak yang special, mungkin dia akan tends to buka atau cabutkan battery door tu. So kita ada certain features, certain extra features untuk kanak-kanak tersebut untuk letak child lock, meaning that kalau terbuka memang susah nak keluarkan battery door. So ibu bapa tak perlu risaulah, kita ada pelbagai option untuk kanak-kanak yang mempunyai masalah pendengaran lah. Okay. Saya rasa kita just ambil beberapa soalan lagi lah kan. Sekejap saya Seterusnya, saya punya alat pendengaran. Saya mempunyai alat pendengaran dan bila saya pakai sampai sekarang pendengaran saya makin teruk lepas update dengan hospital terdekat. Oh, mungkin ini Cik Nik Nurul Izzati ingin memberitahulah. Mungkin kalau Cik untuk Nurul masalah Izzati, macam ni, mungkin Cik Nur Izzati ya. Mungkin Cik Nurul boleh kembali ke hospital tersebut yang follow up untuk follow up dan boleh berterus teranglah dengan masalah yang dihadapi. Sebenarnya alat pendengaran ni bukannya kita pakai sekali terus bawa balik dan pakai macam tu sahaja. It is better untuk patient sendiri yang memakai alat bantu pendengaran untuk sentiasa follow up. Okay, follow up kalau ada masalah, jangan takut untuk berbicara, jangan takut untuk beritahu masalah puan atau beritahu masalah patient terhadap audiologist atau fitter yang in charge terhadap encik atau puan sendirilah. Okay, cuma berterus terang sahaja, jangan anggap alat pendengaran itu sesuatu yang menyusahkan ke, lagi teruk ke, tak. Itu membantu sebenarnya, cuma banyak lagi adjustment yang kita boleh buat, banyak lagi setting yang kita boleh buat untuk membantu lah. Okay, boleh pergi balik ke center berdekatan atau hospital yang tersebut dan boleh berterus terang. Okay. Okay, mungkin ini soalan terakhir ke Cik Syah? Boleh juga sebab kita dah kekurangan masa ke? Masa macam ni silakan. Kita sudah kekurangan masa lah. Okay, soalan daripada Maulana Basli Al-Syari Richman. Okay, so kawan saya gemar mengorek telinga. Adakah akan terjadi kemungkinan tahi telinga akan ke dalam atau berlaku kerosakan gegendang telinga? So, macam mana okay, sebenarnya kita tidak digalakkan untuk mengorek tahi telinga kita sendiri ya. Kita punya telinga ni dia ada natural process dia yang akan memproseskan lebihan-lebihan dekat dalam telinga kita, tahi telinga yang akan membentuk tahi telinga dan dia akan keluar sendiri. Jadi lebih baik kalau korek telinga tu, contoh kita korek pakai cotton bud. Kita korek cotton bud tu dengan saiz lorong telinga kita tu hampir sama saja. So bila kita korek sebenarnya kita buka, kalau keluar tu ikut hasil lah, kalau keluar tu kira macam sebenarnya serpihan sahaja yang keluar. Selebihnya tu masih lagi melekat ke dalam dan menolak lagi ke dalam. Jadi bahaya ya bila kita sentiasa korek dan tolak ke dalam, akan membentuk lagi tahi telinga yang banyak dan keras dan mungkin akan boleh block kita punya pendengaran sebab dah fully banyak sangat tahi telinga kat dalam tu. Jadi kalau boleh jangan korek telinga anda. Biarkan pakar ENT sahaja yang mengorek telinga anda ya, atau dia naturally akan keluar sendiri, atau terlalu gatal sangat ke terlalu kotor sangat boleh berjumpa dengan pakar ENT untuk keluarkan tahi telinga tersebut. Okey. Kami rasa itu sahaja dari pihak kami buat sesi kali ini, dan bagi soalan yang kami tidak sempat jawab di sini, kami akan reply lah anda punya soalan dan memberi penjelasan kepada anda. Okey? Macam mana Cik Narira? Okey Okey, betul. So soalan yang tak terjawab tu akan dijawab melalui Facebook kami lah. So just tunggu sahajalah jawapan daripada kami.
Okey, terima kasih kerana Terima kasih. terus setia bersama kami hingga ke akhir rancangan dan untuk sesi yang seterusnya anda boleh nantikan war-war dari pihak Facebook Live, Facebook team kami untuk topik yang seterusnya. Terima kasih. Okey, terima kasih semua dan sila jaga diri dan jaga SOP. Okey, Okay, bye-bye. bye-bye.